Kalau tak dengar dan sebagainya bagi tahu saya. Okay. So in chapter 16 kita akan tengok personal selling dan juga sales promotion. Tapi kita go through dulu, kita fokus pada personal selling dulu. Kita recall balik. Remember dalam promotion mix tools yang ada berapa? Ada 5 kan? Which is personal selling, sales promotion, advertising, PR, direct and mobile marketing. Tapi hari ni kita nak pergi pada 2. Mungkin kita fokus pada personal selling dulu. Lepas tu kita uh, continue dengan sales promotion dan the other promotion lah, the other tools. Kita pergi satu-satu sebab banyak lah juga. Okay, so ini adalah salah satu tools under promotion mix, personal selling kita pergi hari ni. So what is personal selling? Apa tu personal selling? Okay, so personal selling ni apa? Personal selling adalah interpersonal part of the promotion mix. Kalaupun dalam in other definition, ianya adalah interaction between buyer and seller. It could be more than 2 parties, buyer and seller. Mungkin lebih ramai seller, mungkin lebih ramai buyer. It could be one to one ataupun more than 2 parties involved in the process of communication itu, interaction between buyer and seller. Biasa kan, you pergi mall, you jumpa sales representative, right? Tak kira lah nama dia apa, agents, sales representative, sales people, kadang-kadang disebut juga sales consultant, sales engineer, sales juga, right? District managers also doing sales, juga membuat selling, right? So approach customer ini dalam pelbagai bentuk lah. It could be face to face communication. Bila pergi mall tu face to face. Bila sales rep datang jumpa ketuk pintu, nak jumpa you, melibatkan physical contact itu face to face, you nampak dia nampak you, then it's a face to face communication. It could be in that way. Salah satu cara. Another way it could be melalui telephone communication. Ada call kan, macam insurance call, credit card, biasalah tu. Right, dia nak jual credit card, nak buat loan lah, macam-macam lah. Call, so sales reps itu di call customer itu, clients itu untuk beritahulah promotion atau perkhidmatan mereka yang mereka tawarkan. Itulah segi produk baru ke dan sebagainya. And then juga boleh buat melalui video ataupun web conferencing. Ni video ni. Ada student saya, dia ada agent insurance. Lepas tu dia pun bagi tahu saya, doktor boleh tak I nak buat video, nak bagi tahu boleh tak kita buat video jap, I nak bagi tahu tentang insurance saya, nak apa ni yang I nak jual dan sebagainya. So I nampak ni lah, nampaklah dia pun cerita tentang insurance dia melalui video conferencing. Okay, itu adalah ways, cara yang boleh dilakukan lah, banyak lagi sekarang ni kan. Menggunakan social media dan sebagainya lah. Okay, so the nature of personal selling, kita kena faham pentingnya sales reps ini, sales people ini, tak kira nama dia sales representative ke, sales people ke, any staff yang doing sales in a company, mereka sangat penting kepada syarikat. There is a quote, ini disebut, without a good sales representative, good product won't sell. Maksudnya tanpa kehadiran jurujual yang baik, produk tu bagus macam mana pun, ia tidak mungkin terjual. Do you agree with me? Setuju tak kalau saya cakap macam tu? Setuju tak ada quote ni? Right, kalau jurujual tu bagus, right, biasanya produk itu mudah terjual. Walau bagus macam mana produk itu, kalau jurujual tak mampu berkomunikasi dengan baik, tak mampu meyakinkan customers, then susahlah jualan itu akan berlaku lah. Susahlah customer nak membuat pembelian. Right, walaupun produk tu bagus sebab dia tak boleh meyakinkan customers. So, so it's links. Customers ini link the company to customers and its customers to produce value and company profit. Of course, represent the company to customers. Apa saja produk, offer by a company, perkhidmatan, promosi dan sebagainya, right? Selalunya
maklumat yang akan dapat daripada maklumat yang tak perlu request. I will record this. Nanti akan hantar pada Crossref. Okay, so apa sahaja information berkenaan dengan produk, perkhidmatan, promosi, yang ini akan diberitahu pada klien melalui siapa? Melalui sales rep. Sebab tu dia kata the link. The link antara company dan juga customer. Dan mana sales rep itu akan represent the company to customers. For most of customers, kebanyakan customers akan melihat satu produk itu of course melalui jurujual tu. Siapa yang approach dia dan sebagainya. So adalah penting sales rep ini perlu bekerjasama dengan marketing department. Marketing any activities, marketing activities in the company mesti bekerjasama dengan sales rep. Sales dengan marketing tak boleh terpisah. Kalau terpisah, dia tak akan capai the objective. Dia akan ada banyak kekurangan here and there. Sebab in order to execute the strategies, marketing strategies tu salah seorang yang terlibat yang perlu execute melaksanakan aktiviti pemasaran itu adalah sales reps. So sales rep perlu dah ada maklumat itu. Sales rep perlu link with the marketing marketing strategy in a marketing from a marketing department in a company. Tak boleh lah marketing department kata tak nak share, tak boleh. Dia perlu share the information because they need each other, right? Sebab sales rep ada information tertentu, marketing department ini through marketing activities juga ada information tertentu. Dia mesti coordinate together supaya boleh bring up value to customers and get sales and profits to company. At the same time, sales reps ini juga represent customers to the company, right? Sebab apa? Sales rep ni, orang jurujual ni paling dekat dengan siapa? Dengan customers. Right? Dan masa sama dia bekerja dengan syarikat. Right? So dia adalah orang tengah ni. Right? So dia tahu banyak tentang needs, taste and preference, problems, customer problems, apa customer mahu, right? Apakah personality of their customers. Banyak perkara yang dia tahu tentang customer dia. So dia boleh bring, dia boleh bawa maklumat itu to the management, right? Dalam kepada syarikat untuk improve dia punya product and services, untuk improve dia punya offers, right? And then to give more values lah to customers. So then that's why kata sales people ni adalah effective link between the company and its customer in order to produce customer value and juga sales and profit to the company. So penting tak sales rep ni? Penting lah, right? Okay, what else? Okay, so like I said earlier kan, sebagai saya cakap sebelum ni, sales rep ni, sebab kita nampak dah, sales rep represent the company, dia juga ada hubungan yang baik dengan customers. So dia boleh bagi information and vice versa to customers dan juga to the company. And at the same time, they bring sales and profit to the company. More kalau kalau jurujual tu bagus, of course dia akan bawa lebih banyak sales and profits to the company. Dia akan engage well dengan customers. Dia akan build relationship yang bagus dengan customers. For short term and long term sangat bagus. That's why mana-mana syarikat yang menggunakan personal selling, ada sales force ini, sebagai salah satu dia punya promotion mix, tools under promotion mix, mereka perlu ada sales force management. Mereka perlu tahu menguruskan jurujual. Sales force kat sini jurujual lah. Mereka syarikat-syarikat perlu tahu menguruskan jurujual mereka. Right, what is sales force management? Apa tu pengurusan jurujual? Pengurusan jurujual adalah analisis, planning, implementation and control of sales force activity. Dia perlu ada analisa, dia perlu ada perancangan, ada implementation dan nak kawal semua aktiviti berkaitan dengan jurujual ni lah. Right? So ini adalah major steps in sales force management. Ada berapa tu? Ada 6 of steps in sales force management. Ada 6 kat situ kalau you tengok.
Yang pertama adalah design sales force strategy and structure. Kedua adalah recruit and select sales people. Third, yang ketiga adalah kita train. Lepas kita recruit and select, kita train sales rep tu. Selepas kita train, kita kena juga lihat kepada composition. How much we want to composite, right? What method kita nak guna untuk composition ini. And then supervise, kita perlu ada supervision sejauh mana sales rep kita telah dia punya performance dia bagus ke tak, and then juga evaluate lah at the end. Kita perlu evaluate sales rep. Kita pergi satu-satu. Ini ada first step. Ya? Yes. Hello? Hello pula. Ya, kenapa tu? Am I too far? Kenapa tu? Ada yang tegur tadi. Saya silap tekan. Okay. So, first step dalam kita nak manage sales force ini adalah kita design sales force strategy and structure. Right? Ada 3 right, structure yang boleh kita design sales force strategy. Inilah. Pertama adalah mengikut territorial sales force structure. Kedua adalah product sales force structure. Yang ketiga adalah customer sales force structure. So, kita boleh design sales force structure ni, strategi ini melalui territorial, which is kita assign sales rep ini to an exclusive geographic territory, which is people sells the company's full line of products, right, or services to all customers in that territory. Contohnya ada kalau geographically ni, kalau kat Malaysia contohnya ada bahagian timur, ada bahagian selatan, bahagian utara, contoh macam tu, right, kawasan kampung ni, kawasan bandar ni, geographically siapa yang akan menjual full line of product or services di setiap jajahan itu. Pantai Timur orang ni jaga, bahagian selatan orang ni jaga, contoh. So ini adalah cara untuk kita, kenapa penting? Sebab kita boleh tentukan tanggungjawab setiap sales rep itu, right? And then sales expenses juga lebih rendah sebab mereka jaga territory itu saja, Pantai Timur saja. Mereka telah jaga bahagian utara saja. So travelling expenses tu akan reduce lah. Dan sesama mereka akan able to improve relationship dan saling effectiveness lah. Sebab mereka tahu mereka akan jaga territory masing-masing. Ini adalah territorial sales force structure. Yang kedua, kita boleh gunakan product sales force structure, which is dalam product sales force structure, sales people specialize in selling only a portion of company's product or lines. Sales force specialize along product lines lah. Sebab syarikat ni ada banyak products, different product and service division of its major businesses, right? Sometimes kita perlu specialize, kita perlu separate sales force ini mengikut different product ataupun different service division, right? Sebab apa? Tidak ada seorang, there's no single salesperson can become expert in all of these product categories. That's why product specialization is required. Tak ada satu orang jurujual pun dia expert dalam semua produk, dalam semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. That's why kita kena betul-betul train mereka untuk faham satu produk ini ataupun satu perkhidmatan ini specifically, kita specialize supaya mereka betul-betul dapat tackle customer through the products itu. Sebab dalam company mungkin ada bahagian healthcare, right? Ada produk healthcare, ada transportation, ada bahagian teknologi, mobile mungkin, right? Dia ada jual tires, right? Mana tahu kan? Sebab ada banyak division of services. So that's why kita memerlukan specialization. Sebab sales rep ni dia tidak akan mahir pada semua perkara. Semua produk tu dia tahu. Ujung jari dia tak. Right? Dan kita perlu specialization. Right? So sales rep ini, team ini mungkin fokus on transportation. Right? Dalam perniagaan itu.
Mungkin group ini, sales representative ini fokus kepada healthcare products. Mereka perlu jual healthcare products. So biar betul-betul mereka ni betul-betul arif tentang produk ataupun perkhidmatan tertentu di dalam syarikat. Sebab banyak kan. Ini adalah pentinglah juga salah satu structure yang boleh dibuat oleh syarikat. Yang ketiga adalah customer sales force structure. Yang mana untuk customer sales force structure ini, sales force organisation specialized sales people ini in selling only to certain customers or industries. Right? So customer ni, company buat apa? Mereka separate sales force ini for a different industries, and then serve current customers, find new customers, right? Serving only major accounts, right? And then focus on regular accounts. Betul-betul melihat kepada customers itself, right? What are the needs and the preference of customers? Understand the customers, right? Ini adalah special sales force yang boleh handle the needs of individual large customers, right? Ekor-ekor yang besar, ini, right? Ekor-ekor yang biasa yang mereka ada, customer mereka ni siapa, apa keperluan mereka, ini untuk improve customer relationship. Juga kita boleh gunakan customer sales force structure. Okay, setakat ni okay? Am I too fast? Ini baru step. Ini baru step sales force management. But it's okay, record je nanti boleh tengok. Okay, you boleh dengar balik. Okay, yang kedua adalah sales dan dalam masa sama juga kita boleh lihat pada sales force size, right? Sales force size ni juga adalah penting, yang mana perlu lihat size jurujual itu. Banyak mana kita perlukan di dalam syarikat kita, right? Sebab kita kena faham jurujual ni adalah aset yang sangat mahal, yang sangat berharga. Sebab apa? Produktif. And more good sales reps ataupun more sales reps akan bring more sales and profit, right? Sebab apa? Banyak mana workload, banyak mana bebanan kerja ni perlu dibuat oleh sales rep ini. So melalui workload approach itu barulah kita tahu banyak mana size, besar mana size sales rep group ini, right? Yang kita perlukan untuk serve customers, okay? Sebab ada setengah syarikat kan yang ada sales rep ni sebanyak lebih daripada lebih, bukan 100 tau. It could be up to 40,000. Macam AT&T, dia ada 40,000 sales rep around the world. PepsiCo, dia ada 24,300. Macam tu sales rep dia. 20 plus, right? 1,000. Dia punya sales rep. Microsoft 16K, IBM 14K. Ramai kan? Sebab apa? Sales force tu besar, banyak, ramai sebab melihat kepada workload, right? Yang perlu dihadap, yang perlu mereka ambil kira sebelum mereka groupkan, kelaskan setiap sales rep ni, right? Bebanan kerja tu kan, kalau banyak sales rep sikit tak jalan lah. Tapi kalau lebihan sales rep tu, banyak pula sales rep, kerja tu tak padan, rugilah, right? So perlu melihat the size of the sales force. Kalau perlu banyak, banyaklah, right? Kalau ikutlah the numbers of, depends on the workload juga untuk kita tentukan, determine sales force, size sales force itu. And then dalam kita nak design sales force strategi dan structure juga, kita perlu tahu juga sales force ini tugas dia, mereka ni tanggungjawab mereka ini adalah categories of sales force ini. Ada outside, inside dan juga team selling. Outside ni yang travel, right? Travel pergi jumpa customers kat luar, right? Terangkan pasal produk ini, approach customer dan sebagainya. Inside sales force adalah jurujual yang melakukan jualan juga, melakukan perniagaan daripada office, right? Daripada office. Ada tak you ada pergi mana-mana syarikat, lepas tu dijual produk dia dekat you? Ada tak you pernah berdepan dengan perkara macam tu?
Right? Ada tak? Ada Khadijah ada tak? Khadijah. Pergi dekat company tu betul-betul dia perkhidmatan dia. Pernah tak? Wan Khadijah pernah tak? Dia masuk kedai lepas tu dia pun buat menjual kat you. Yes, doktor. Madam. Ada kan? Itu adalah inside sales force. Right? Kadang-kadang ada tak you call? Right, you call you nak tanya tentang produk tu ke, nak tanya adalah berkaitan dengan technical information ke, right, ada soalan yang nak tanya, right, tentang produk atau perkhidmatan, siapa nak jawab tu? Sales rep lah. Sales rep yang inside, yang berada dalam company pada waktu itu, right? Penting tak? Penting lah, sebab mereka ni akan menjawab segala pertanyaan, permasalahan dan juga menyediakan maklumat kepada customer through phone, online ke, ataupun customer yang datang dekat syarikat pada waktu itu. Mereka juga adalah sales force, tapi inside sales force pada waktu itu perlu menjawab soalan-soalan daripada customer. Saya tak kira lah appointment ke, right? Sales people datang ni kan. Alright, follow up ke, dia perlu buat follow up dan sebagainya. Okay, what about team selling? Team selling ini adalah expert from any area or level of the selling firm, from sales, marketing, technical, support service, R&D, engineering, operation, finance dan lain-lain. Right? Kalau kita banyaknya, dalam satu kumpulan ini dia ada expert dalam pelbagai bidang. Right, selalunya team selling diperlukan untuk service large and complex accounts yang melibatkan business yang million dollars of business, yang accounts itu, clients itu ataupun business itu lebih kompleks, yang memerlukan expert untuk bersama-sama dalam team selling. Apabila mereka nak buat presentation tentang produk yang mereka nak jual di syarikat-syarikat tertentu, mereka memerlukan team. Right? Tak cukup sales manager je ada kat situ. Mereka mungkin memerlukan engineer, technical support pada masa yang sama. Mungkin memerlukan juga orang finance kat situ dan sebagainya. Right? Ini untuk service large and complex account yang melibatkan account yang besar dan business yang up to $1 million of businesses lah, yang lebih kompleks, yang memerlukan kehadiran expert. Ini pun boleh kita, ini juga salah satu cara lah, structure of sales force yang ada dalam syarikat hari ini. Ini step kedua. Lepas kita dah tahu sales force strategi dan structure yang kita nak buat, sama ada nak buat based on territory, based on product, based on customer, tengok pada size dia kan, workload tadi, right, and then tengok kepada workload inside, outside, dan juga team selling ada ke tak tadi semua tu kan, structure and dia punya strategi tu, barulah kita buat recruitment and selecting sales people. Of course, I must be careful select and train. Sebab apa? Good sales reps akan give more profits to sales and profits to company. They are able to increase performance and juga increase sales performance. Of course, kalau you select sales rep yang tak bagus, dia akan meningkatkan cost of recruit and training, sales akan rendah dan juga mengganggu, disrupts customer relationships. Hubungan customer jadi tak baik kan, sebab mereka tak ada mereka tak baguslah dalam membina hubungan yang baik dengan customer, right? Sebab tu dikatakan in a typical sales force, the top 30% of the sales rep might bring in 60% of the sale. 30% sales reps ini boleh membawa 60% jualan, right? So sebab itulah penting untuk kita select a good sales rep untuk because it able to increase overall sales force performance lah, right? What else? Lepas kita dah recruit select, kita buat training. Kenapa training ni penting? What are the reasons training ni penting?
Sebab kita tak nak sales rep kita keluar nanti mereka tak tahu tentang produk. Mereka tak ada tentang product knowledge, right? Tak faham. Dia jual produk tu tapi dia tak tahu produk tu pasal apa. Customer tanya tak boleh nak jawab, right? Biasa tak? Ashraf biasa tak? Dia jumpa sales rep, dia tanya dia tak boleh nak jawab. Ada tak Ashraf? Berdepan. Buat masa ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Dia tanya, mungkinlah you all muda-muda kan. Kalau saya pernah lah. Dia tanya dia tak tahu. Dia jual yang kita tanya tu dia tak tahu. Macam mana tu? Product knowledge of products. Right. Kalau jual tudung, mesti kena tahu pasal tudung tu. Right. Material dia dan sebagainya lah. Mesti arif tentang produk. Mesti ada product knowledge. And then juga mesti ada company knowledge. Tahu tentang syarikat. And then competitor knowledge. Right? Customers akan tanya, kenapa I perlu beli dengan you? Right? Kenapa tak melalui beli dengan pesaing ni? I mean the other supplier ataupun the other seller. Ni competitors. Right? So sebab tu kena tahu juga tentang pesaing. Right? And then perlu juga faham tentang customer knowledge. Pengetahuan tentang customer perlu ada. Personality customer, behavior customer, right? Macam mana nak communicate, nak approach customer, right? Dalam selling process ni nanti akan ada. Mesti ada tahu tentang teknik-teknik itu. Right? Sales rep ni orang yang bijak tau. Sebab dia bayangkan mereka jumpa dengan pelbagai orang. Pelbagai ragam. You bayangkan dalam kelas ramai kan. Masing-masing ada perangai masing-masing. Tapi sales rep ni yang bagus ni dia boleh kalau you bayangkan kalau dia boleh buat sales dengan banyak, maksudnya customer tu suka dengan penyampaiannya. Sedangkan setiap customer itu ada personality yang berbeza. Right? So macam mana mereka buat? So mereka bijak lah. Mereka lihat macam ni, apa yang mereka nak, apa masalah dia. Setiap customers ada masalah yang berbeza. Ada needs and preference yang berbeza, taste yang berbeza. Right? So mereka, ini adalah kebijaksanaan sales rep. Sebab apa? It's not only talent, it must be trained. Tak ada orang dilahirkan terus pandai. Right? Must be trained. Mesti melalui satu proses, melalui pengalaman ataupun train lah. Right? Training itu boleh jadi week or months ataupun a year, masa tahun, continuously, right? Quarterly dan sebagainya. Tak mula-mula masuk tu dekat syarikat tu dah ada training. Mungkin berapa lama tu perlu ada training juga, right? Tak boleh sekali je dah habis dah training. Continuous training pun sangat penting lah. Okay. I still remember dulu I minta pernah pergi interview NASA. Lama dah kot, beberapa tahun lepas kot I rasa. Tu berbelas tahun lepas lah. Kami terima je lah. Tapi apa yang you perlu tahu, kita akan hantar you. Masa tu untuk, I lupa, dia punya sales officer ke, sales exec ke, apa, tak ingat. Right? Tapi pasal tu I tak habis belajar, walk in saja. Right? Lepas tu dapat lah, lepas tu dia kata okey lah, terima lah untuk you untuk jawatan ni. Tapi you perlu attend training dia kata dekat gurun. Dia ada akademi dia, macam akademi fantasi lah. Macam gitu kan, kena buat bel besar lah. Ada berapa, saya tak ingat berapa bulan. Ada kontrak dia lah. Dia beri, so kena masuk training kat situ. Ni lah, benda-benda ni lah dalam training nanti. Nak bagi tahu tentang produk dia, right? Pengetahuan tentang customer dia nak train sales rep itu sebelum mereka hantar dekat setiap branch dekat branch NASA lah, right? Okay, what else? And then bila kita training tu ada plan untuk training program macam mana kita nak buat kepada sales rep itu dalam menguruskan sales rep. Kita juga perlu lihat kepada composition, right? Banyak mana kita macam mana kita nak bayar sales rep kita, right? Biasanya a good composition plan seharusnya boleh membantu seseorang itu termotivasi untuk melakukan aktiviti dia, right? Kalau composition tu tak membuatkan termotivasi, sales rep tak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas, mungkin disebabkan banyak faktor, tetapi salah satu mungkin disebabkan oleh composition itu terlampau rendah, ataupun tak menarik, tak memotivasikan dia. So ia akan mengganggu productivity sales rep. So ada setengah company akan
lihat kepada fixed amount lah, iaitu gaji lah. Usually a salary, gaji yang sales rep yang diberikan kepada salesperson, some stable income lah, right? Ada gaji tetap lah, salary, ataupun dalam bentuk variable amount, the commission ataupun bonus, right? Commission atau bonus berdasarkan dia punya sales performance. And then some ada juga fringe benefits lah, ikutlah ini dalam bentuk rewards ke, right, percutian ke, right, merchandise ke, right, it could be, right. Dan juga melihat kepada expenses yang telah dibuat lah, expenses yang adalah untuk menentukan compensation ini. Okay, and then seterusnya dalam step sales force management, perlu supervise sales rep, right, perlu supervise. Macam mana nak supervise dengan motivate sales rep, right? Selalu ada banyak cara lah, right? Ada banyak cara. Through observation boleh jadi, right? Could be in terms of observation, ataupun core plan, right? And then melalui sales force automation, yang mana computerized, digitized sales force operation, yang memudahkan sales rep untuk sales people ini untuk aktif, untuk bekerja effectively anytime anywhere. Ada setengah syarikat dia beri dia beri sales people itu, sales rep itu laptop, tablet, smartphone, gadget lah, right? And relationship management software sekali supaya senang sales people itu untuk buat untuk plan kerja jualan mereka lah, untuk forecast sales, engage with customer, buat presentation, prepare sales, right, expenses report, dan macam mana nak manage account relationship. Ini adalah and usually the result is better time, and selalunya sales rep yang diberi bantuan ini, right, bantuan dari segi sales force automation system ini, mereka akan able to improve customer service, mereka akan lebih cenderung untuk manage time well, right, and then lower sales cost and increase dia punya sales performance. Sebab tu penting jugalah walau dalam masa kita nak supervision ni, untuk melihat sama ada mereka buat kerja smart tak, in the right things in the right ways tak, doing the right things in the right ways tak. Tapi perlu ada satu sistem untuk memudahkan mereka lah. Kita pun senang nak supervise, dan sales rep itu pula senang mereka untuk bekerja dan senang untuk report apa yang mereka telah lakukan lah. Right, and then motivation, right, motivate penting, right. Tak cukup training, mesti ada motivation. Dalam hidup kita ada motivate. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa ada ups and down, right, ups and down. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Sebenarnya manusia ni lebih banyak manusia ni cenderung untuk fikir negatif tu lebih sebenarnya. That's why kita sentiasa perlu ini mengikut kajian ni, right. Kita ni manusia ni cenderung untuk fikir negatif tu lebih. Hari-hari sebenarnya kita fikir lebih negatif, overthinking, right. Lebih overthinking akan jadi anxiety, right. Itu sifat semula jadi manusia. That's why kita memerlukan suntikan positif, right. Sebab tu ada orang dengan tazkirah lah, right. Ada orang dengan inspire, motivation, right. Dengar daripada motivator dan sebagainya. Samalah dengan sales rep, sebab mereka manusia, they are humans, right. Mereka motivation mereka mungkin ups and downs. And definitely kita pun hari-hari kadang-kadang bagus kan, kadang-kadang rasa negatif sangat, tak nak buat apa-apa dah, rasa down sangat, lepas tu naik balik, right. Bagus balik, lepas tu turun balik, right. Give up sekejap, lepas tu struggle balik, positif balik, negatif balik. Itu manusia. So motivate sales rep adalah penting untuk increase sales moral and performance, untuk dia punya sales moral and performance lah, right. So ini adalah penting, menyediakan
work environment yang seronok, right? Organizational climates describe the feeling that such people have about their opportunities, value and rewards for good performance. Perlu ada work culture yang menunjukkan mereka sentiasa ada peluang, right? Ada rewards untuk sesuatu performance yang baik, right? Kalau you buat sesuatu yang buat kerja dengan baik, tak ada praises, tak ada rewards, tak ada opportunities for career advancement, peluang kerjaya tu tak ada lebih untuk naik dan naik, so tak seronok lah, right? Ini yang penting untuk memotivasikan. Sales quota pun boleh juga kita set some standards, banyak mana mereka perlu jual untuk mereka meet the quota, right? Bila meet the quota akan ada hadiah ke, bonus ke, right? Ada positive incentive diberikan apabila meet the targets, sales quota, right? Sebab tu banyak sales ini biasa, banyak organisasi buat sales quota supaya dia akan meet the target. Sales akan sentiasa maintain, sebab akan ada reward ataupun positive incentive untuk sales rep yang able to meet the quotas, right? And the last one adalah evaluate sales people and sales force performance. Macam kita nak evaluate, kita boleh melihat sales reports, macam dia punya weekly or monthly work plans, right? Dia punya core reports dia, macam mana core reports dia, right? And then expense reports dia, right? And then what about the sales and profit, right? Banyak mana core mereka buat, jualan mereka buat, banyak mana belanja yang mereka telah lakukan dan macam mana jual profit, sales and profit itu. So kita boleh evaluate sales people itu. Evaluation ini boleh melalui personal observation, right? Maksudnya manager akan lihat personally lah, observe, dan juga melalui customer service dan juga bercakap dengan sales rep untuk mendapatkan the reports lah, sama ada verbally ataupun non-verbal dalam bentuk proof lah, banyak mana expense, call dan sebagainya yang mereka dah buat lah, right? And then ini adalah social selling, the last one. Social selling ini hari ni biasa jual melalui online. Banyaknya jual online mobile, social media kan, TikTok bagai kan. Digitalization itu membuatkan hari ni social media, online mobile ni dah menjadi satu keperluan, right? Untuk membina product and customers, engage customers and build product customer relationship. Bukan jadi satu yang pelik hari ni. Kalau tak buat, tak guna tu pelik. Sebab kita akan ketinggalan lah. Right. So far okay? Okay so far? Okay. Okay. Untuk seterusnya adalah personal selling process. Ini kita masuk sikit. Kita tak masuk sales promotion lah. Kita masuk personal selling dulu. Ini adalah yang kedua. Step and selling process. Sales rep. Kalau you orang suka bercakap, you extrovert bagus juga, tapi you perlu asah. Introvert ni dia lebih meneliti, kalau ambivert ada dua-dua. Yang mana lebih cenderung lah. So kalau introvert ni dia kena asah sikit untuk bercakap. Tak semestinya extrovert ni bagus dalam buat jalan, tapi selalunya yang suka bergaul lah. Tapi introvert ni dia bagus dalam komunikasi sebab dia lebih teratur dan dia observer, right? Tapi apabila dia asah communication skill dia, maksudnya dia approach tu dengan berani, dia juga akan boleh jadi lebih bagus, right? So kalau you adalah orang yang suka jumpa orang, travel, kerjaya ni, personal sales rep ni adalah sesuai untuk you lah. Right. So inilah steps yang saya lakukan oleh sales rep dalam membuat jualan. Ini step dia. Yang pertama adalah prospecting. Kedua adalah pre-approach, approach, presentation and demonstration, handle objection, closing and follow up. So kita tengok satu-satu. Dalam prospecting, jurujual perlu identify qualified potential customer through referrals. Sebelum kalau ikutkan prospecting ni, kita dah jumpa belum? Kalau you tengok first time, dah jumpa customer belum? Danish sekali. Prospecting, first step.
sales rep ni dalam membuat jualan. Prospecting dia kata identify qualified potential customer through referrals. Sama ada customer, supplier, internet dan sebagainya. Kita dah jumpa customer belum ni? Danish? Kita Prospecting ni dah jumpa customer belum? Steps dalam membuat jualan. Selling belum. process. Dah. Dah. Belum. Dah. Belum lagi. Masa ni kita nak identify customer yang berpotensi, yang layak, qualified potential customer. Kita tengoklah reference tu daripada customer kita, daripada kawan kita, it could be, right? Saya pernah juga dulu buat demo lah, malas lah, dah panjang lah pula. Okay, so sebelum tu macam sebelum nak approach kita kena kenal pasti siapa, right? Siapa yang potential customer. Dapatkan dari nombor dia dekat mana ataupun nak contact melalui apa? Melalui kawan, melalui customer kita yang sebelum ni dan sebagainya. Itu prospecting. Alhamdulillah, kita dah identify qualified potential customer before we approach the customers. And then dalam pre-approach, before kita call prospect, kita kena ambil tahu tentang what it needs, who is involved in the buying and its buyer, dia punya characteristics and buying styles. Ini adalah pre-approach. Kita kena ambil tahu siapa customer kita nak jumpa ni, apa kemahuannya, style dia macam mana, ciri-ciri yang macam mana, siapa dia ni, right? Baru dah dapatkan segala maklumat itu, right? Yelah. Kan datin, nak approach datin. Ni bukan membership-basher. Right? Contoh nak approach ni adalah professionals. Dan nak approach ni adalah teacher contoh. Kan? Berbeza-beza ni, dia punya characteristics, style dia ni. Right? So, perlu dapatkan information itu. Apa kemahuan, keperluan mereka. Right? Dan sebagainya lah. And then, approach macam mana kita nak buat. Sama ada nak personal visit, nak jumpa dia, nak call dia, nak tulis email, nak tulis surat, macam mana nak approach dia. Right? So, kena tentukan dekat approach ni yang sesuai dengan buyer tersebut lah. Approach, lepas kita dah kena pasti nak jumpa macam mana, siapa yang kita nak jumpa, dah dapat maklumat tentang buyer ni semua, barulah kita ready approach the customers, right? Macam nak approach the customers ni adalah proses salesperson meets and greets a buyer and get the relationship off to a good start and involve the salesperson. Right, dalam approach ni kena ada 3 perkara yang sangat penting. Appearance, pemakaiannya macam mana, bersih, kemas, segak. Right, first impression is important. Walaupun orang kata kita tak boleh judge orang melalui first impression, tetapi sebagai manusia, nak tak nak memang secara tidak sedar kita actually judging people from their punya first impression pertama kali. Tak bolehlah selekeh, right? And then opening lines, tegur macam mana, meet and greet macam mana nak tegur, nak approach, apa yang nak cakap pada first time jumpa itu, right? And then follow up remarks. Follow up remarks ni selalunya pasal tak jurujual, kalau jumpa apa yang dia buat, kalau jumpa jurujual apa yang mereka buat selalunya. Lepas you tengok dia tegur you, dia buat apa lepas tu? Ashika Tanya sekali, nama apa, Ashika. doktor? Macam mana? Dia tanya nama apa dulu, doktor? Nama apa? Grade dulu. Dia grade je lah. Dia tengok dia kan. Dia memang kemas lah. Right? Lepas tu dia grade je. Lepas tu dia buat apa? Dia try approach dia punya produk. Kalau selalunya macam credit loan ataupun insurans, dia akan tanya, encik dah ada ni. Macam tu lah. Selalunya saya kena. Kan, dia tanya ke apa semua kan. Selain daripada tu, ada tak apa-apa yang dia hulur kat you? Ada tak? Dia bagi kertas Brochure. brochure. Kan, you jalan-jalan jam, sok. Dia bagi brochure. Jalan-jalan zok keluar KL tu kan. Banyak zok je. Right? Banyak balik rumah tu penuh beg.
Brochures itu. Itu adalah follow up remarks. Lepas dah tegur apa semua, kita ada promosi yang baru ni puan, ini. Dia akan disusuli oleh that's the remarks, the remarks itu. Itu cara dia lah. Itu dipanggil follow up remarks. Dia jarang lah dekat tangan si set tu tak ada apa-apa. Jarang lah. Mesti akan ada sesuatu untuk sambil cakap tu kan you tengok kat situ kan. And then presentation. Presentation and demonstration. Presentation ni kalau depan you dia akan kalau ada kursi apa semua dia cerita lah kan. Kalau berdiri lah tak kira lah. Maksudnya dia akan beritahu tentang produk. Right? Apa faedah you dapat, macam mana you boleh selesaikan masalah you. Right? Macam ini dia akan cerita. Customer solution approach. Ini presentation. Kebanyakan orang suka kalau satu produk itu boleh menyelesaikan masalah dia. Right? Ini adalah penting. To listen, they know how to listen and build strong customer relationship. Masa presentation ni sangat penting supaya nampak kita menyelesaikan masalah mereka. Right? Kalau ada demonstration, demo lah. Right? Guna iron. Iron ni kalau jatuh tak pecah macam tu, baling sana, baling sini. Kalau demo lah. Kalau present saja present je lah. Right? Kalau ada demo, buat demo masa tu juga lah. Itu adalah satu cara untuk membuatkan nampak the value story to the buyer. Right? Macam nampak nilai produk tersebut lah. And then biasa lepas present tu object kan. Rasa tak you tak nak lah you kata kan. Selalu tu apa yang you berikan bila you cakap tak nak. Naim sekali? Ada tak you tak nak beli apa-apa sebab apa? Ada cakap tak? Kata tak nak saya dah ada. Macam tu. Logik. Kalau dah Ah. ada dia apa? Logik Logik bukan psikologi. Sebab dia ada 3 tau. 3 customer Untuk lawan psycho dia. Macam nanti dia aspek saya dah ada, so dia tak okey dah. Aduh. Saya pernah dulu dia jual buku kanak-kanak. Saya kata saya tak ada anak. Tak apa baik kat adik. Saya tak ada adik. Saya bongsu saya kata. Lepas tu sajalah. Lepas tu dia kata, tak apalah bagi anak buah. Saya tak ada anak buah. Saya tunggal. Saya kata. Right. Lepas tu saya nak tengok dia. Lepas tu dia kata tak apalah bagilah hadiah kat siapa-siapa. Pandai. Dia cukup pandai. Kita dah handle objection tu. Dia handle objection. Saya ada objek banyak kali tu. Dia handle objection. Betul-betul saya serat. Bagilah hadiah kat ni kalau menderma dia kata. Dia main kat situ pula. Itu. Some of the problems maksudnya customer ni kadang-kadang mereka bagi masalah itu bukan mereka objek tu kena resolve lah. Problem meliput logik, psychological dan setengahnya mungkin dia tak unspoken. Dia tak cakap pun. Dah ada objection. Dia diam je. Right? Ada setengah customer right? Ada customer dia akan bagi logik. Macam I bagi logik answer tadi kan. Anak I tak ada anak I tak ada logik kan. Tapi dia main psycho. Dia dekat situ. And then dalam masa sama juga yang susah sekali adalah customer yang diam. Ada tak you orang jual apa-apa dia diam je. Buat tak tahu je. Tak tanya, tak cakap apa-apa. Ada yang susah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak dapat respon. Bila tak dapat respon, macam mana you nak handle? Itu sangat susah. Right, that's why I kata sis rep ni orang yang bijak. Right, so nak tak nak dia kena tackle macam mana untuk switch supaya dia dapat menyelesaikan. Itu objection tu dalam diam. Right, kalau dia cakap senang lah. Untuk kita bukanlah senang, maksudnya kita tahu apa masalah dia. Kata tak cepat, tak cukup duit lagi lah, gaji belum masuk lagi kan senang. Right, tak apa pun, nanti gaji masuk nanti kita call. Kan senang. Dia diam susah. So how to resolve our problems? Logically, psychological ataupun unspoken. So kita tahu lalu what is the problem. Kena ambil tahu dulu apa masalah customer itu supaya kita boleh resolve dia punya problems. Sebab objection tu sebab dia ada masalah tertentu lah. Sama ada produk tu dia tak suka ke, harga dia ke. So kita kena tahu supaya kita boleh resolve the objection. Setengah orang kata objection dia penting lah, kita kena handle objection. Right. Kalau tak, customer tak nak. Right. Tapi bagi I, follow up tu penting. Semua penting tetapi bagi saya lah. Kita tengok kenapa So closing. Closing is the process where salespeople should recognize signal from the buyer, including physical action, comments and questions to ask for order or finalize the sale. Close. Lepas kita handle objection, kita kena close. Right, macam nak close?
tutup macam tu. Okay, bye, jumpa lagi. Tak ada. Dia bukan macam kawan-kawan tau. Ni macam mana? Dia apa? Puan pakai saiz berapa? Dia kata. Banyak-banyak model ni, puan nak model mana? Dia dah close ni. Nak close sales ni. Right, buat presentation bagian agak daripada pre-approve sampai presentation, sampai demo, dah baling barang semua tu. Nak tunjuk bagus produk tu. Lalas dia dah tak suka, kita pun dah resolve dia punya masalah. Ada handle objection dah berlaku, tapi tak close. Rugilah. Right, sepatutnya dapatkan order. Right, katakan contohnya kalau puan submit order hari ni dapat 10% less. Contoh supaya dia terus buat order tu. Ataupun kalau puan pembayaran hari ni, kita akan proceed terus hari ni, esok akan hantar 2 hari sampai. Macam tu dia nampak cepat. Macam tu mesti akan ada satu signal. Right, you nampak signal yang menunjukkan buyers macam berminat dan you terus close the sales itu, ask for order and finalize the sales supaya dapat order tersebut. Okay, itu adalah must be a good observer lah. Sales rep tu mesti observe, ada good observer. Dia nampak, nampak buyer tu nampak macam berminat kan, so dia pun semakin mendekatkan pada close the sales lah. Follow up. Kenapa follow up ni penting? Ini bagi saya sangat penting. Sebab apa? Kebanyakan, berapa banyak you beli barang hari ni, ada tak follow up? Ada tak jurujual tu contact you lepas you beli? Any products. Jangan cakap beli gula. Tak naklah convenient. Tak naklah necessities tu, barang-barang macam tu. Macam mana nak bawa? Macam skincare ke, apparels ke, your shoes ke, you beli online ke dan sebagainya kan. Tak kira lah online ke kedai ke apa. Ada tak dia contact you balik? Laptop ke, gadget you beli phone 3,000. Ada tak ada follow up? Ada tak? Ada tak seller tu? Ada. They call you. Baguslah. Right. Follow up ni adalah last step. Step yang terakhir. Yang mana untuk pastikan customer puas hati tak. Right. Macam mana you nak tahu produk you ataupun servis yang you buat tu okey ke tidak? Kalau you jual habis kat situ, dapat sale dah habis. Macam mana you nak tahu customer tu puas hati ke tidak? Tak dapat feedback. And then, macam mana you nak repeat business itu? You tak ada engage dengan customer itu lagi. Habis jual, habis. Macam mana you nak tarik customer itu untuk menjadi your loyal customer? Untuk build the relationship, maintain the relationship. Kalau tak ada follow up itu. That's why I said follow up penting sebab kita nak tahu sama ada masa sampai tu betul ke tu sampai ke. Right, 3 hari dah sampai belum? Ini kita yang tanya dia kan? Dia tak tanya kita. Right, macam mana? Ada masalah ke puan? Kalau ada installation, macam mana boleh install ke? Okey ke tak puan? Right, sepatutnya ini penting sebab membuatkan hati customer itu berbunga-bunga sebab dia merasa dibantu lagi. Walaupun dah berlaku pembelian ini, kita selalu lepas dah beli tu kan, dia buat tak tahu je kita kan. Habis madu sampai dia buang macam tu je. Right, so tak seronok lah. Customer sepatutnya ada follow up seperti itu. Ambil tahu produk tu dah sampai, dia puas hati ke tidak untuk bina hubungan selepas itu sebab kita tak nak one transaction only. Satu transaksi habis. Tak bagus. Lah, sepatutnya kita pegang customer itu, right? Memastikan mereka puas hati ke tidak, dapatkan feedback daripada mereka supaya kita boleh repeat business. Sebab mereka adalah customer kita. Telah beli pada kita, so it's easy for us to approach this customer again. Personal selling, transaction oriented. Okay. Okay, itu sahaja value selling. Personal selling of course lah. Bukan nak buat jualan saja, kita nak bina hubungan yang baik dengan customer. Sebab itulah syarikat hantar training. Mau buat motivation lagi, bayar lagi, bagi bonus, bagi commission. Supaya bukan hanya sales and profit, untuk membina mutual profitable relationship with customers. Okay, any question? Belum kita habis kan? Ada soalan kalau apa-apa nak tahu? Ada
faham lah tu. InsyaAllah.